kebanyakannya 3 penjuru lah kot kan. Satu Penang, satu Terengganu, dan satu lagi dari Lembah Kelang. Jadi macam Bermuda Triangle pula di situlah permulaannya, insya-Allah. Dari situ kita akan expand lah ke seluruh dunia bisnes kita, insya-Allah. Jadi malam ni ada 3 segmen yang kita akan cover. Yang pertama sekali ialah kita akan invite our scientist, Kak Ros, untuk bincangkan, discuss sikit mengenai satu artikel KKM yang baru-baru ni mengenai hidrogen, dia yang digunakan untuk merawat pesakit COVID, jadinya dari situ hopefully kita lebih faham, dan kalau kita share artikel ni kepada kita punya prospek ataupun kita punya team, kalau dia orang tanya soalan tu kita boleh jawab lah, insya-Allah kan, kalau tak boleh juga, then boleh refer pada, you tahulah refer pada siapa kan. Okay. Lepas tu dan kita pergi ke usual presentation, which is Coach Fendi ataupun Junior Sifu Fendi, akan go through us the product and also business preview, and finally kalau kita ada masa kita ada Q&A, Jadi time is quite tight, jadinya kita serahkan terus kepada Sifu Ros untuk untuk cover the first agenda, Okay, over to you. Okay. Assalamualaikum semua, selamat raya. Dah 14 hari kita raya. Yang puasa 6 dah habis belum? Ada dah habis, congratulations, alhamdulillah. Kami esok habis last day esok, insyaAllah. Okay, pasal hidrogen, kita tahu hidrogen lately ni dibincangkan tentang dia punya therapeutic effect of hydrogen H2, molecular hydrogen. So ada yang menggunakan hydrogen itself untuk for this treatment. Tapi dalam I nak relate hari ni Kak Ros nak relate dengan kita punya air, Kita tahu hydrogen water banyaklah, banyak orang talk about hydrogen water, and then in fact ada yang banyak mesin ada hydrogen water machine, dan salah satu ni yang Kak Ros jumpa dekat Google tu, dia punya nama ni Hyblis, yang mungkin the newest lah kot dekat Malaysia, tapi dia pakai teknologi Jepun, itu yang diklaim. Okay, yang itu untuk hydrogen water ni, dia orang kata molekular hydrogen ni boleh merawat, So kita nak bila ada customer kita ataupun prospek kita yang argue, dia kata okey lah, kalau macam tu baik beli hydrogen water je kan, machine. So tapi kita ada kelebihan Kang Gen. Actually Kak Ros nak share Amanda Bobet punya video. Amanda Bobet dia menerangkan macam mana proses elektrolisis. Dia kata 2 proses kat dalam kita punya mesin kita tu. Tapi sebenarnya satu proses je lah, proses elektrolisis. Bila proses elektrolisis berlaku, dia nanti you all tengok video tu, Kak Ros dah share kat dalam Kaizen Master video tu. Actually Kak Yan yang share dekat kita punya, dia simpan kat kita punya archive group video. So bila Kak Ros buka tu, baru kita macam boleh senang sikit kita nak relate lah dengan kita punya Kangen water machine. So proses elektrolisis, kita tahu kena dalam mesin kita kena ada elektrik. Bila ada elektrik mungkin coach boleh share, coach, tadi yang diagram tu, coach. So senang sikit nak faham. Boleh. Sekejap, Boleh. Boleh ke?
Okay, diagram ni kita selalu nampak dah kita gunakan ini, in fact this is from Enagic company kita. Diagram di mana berlakunya proses Nampak tak? elektrolisis, Okey. apa yang berlaku kat dalam tak nampak. Belum lagi. Okey ke? Okay, I can. So the one yang kata tapi this small lah. Ya. Okay. Yang kat bawah tu, yang atas tu just ignore. I want to yang nak explain kat bawah tu yang pasal hidrogen tu. Nampak Boleh besarkan tak? Sifu Kaha. Tu. Okay. Bawah Okay. Okay. Alright. Okay Yang ini selalu kat kita punya product knowledge. Master Saiful Mualim selalu share benda ni. Dia juga pernah explain kat sini. So kita nampak yang belah kanan tu ada H2 hydrogen being produced. So bila berlaku proses elektrolisis, so dalam kita punya mesin, kelebihan mesin kita ni, kita bukan sahaja produce hydrogen gas, dissolve hydrogen, molecular hydrogen gas kat dalam kita punya air, tetapi juga kita ada OH negatif yang buatkan air kita tu dia jadi pH tinggi, jadi alkaline water. Okay, so yang belah kanan tu kita punya Kangen water di mana bila kan ada dua elektrod tu kan, negatif satu, positif satu Kan? Yang negatif ni kita panggil cathode, yang negatif, yang positif kita panggil anode. Ada kita punya plates itu kita punya plates. Bila ada electricity kat dalam tu, so bila plates yang belah cathode tu, yang negatif plates tu, dia akan produce elektron. Dia akan produce elektron. Bila elektron tu, air kita ni, sebab tu kita panggil air kita living water. Maknanya air tu hidup. Bila ada interaction antara air tu, dia bukan one way. Dia bukan jadi macam bila dia bercombine je terus stagnant kat situ. Tidak. Dia say dynamic. Jadi dia ada two way. Jadi macam kalau elektron tu bila dia campur dengan hydrogen H+ tadi tu, dia untuk produce H2 tadi tu, dia boleh two way, dia boleh juga separate balik, split balik. Jadi sebab tu air kita dipanggil living water, air yang hidup. Okay. So dekat kita punya yang sebelah negatif cathode tu, yang sebelah kita produce Kangen water tu, ada sebelah kanan tu ada hydrogen H2, molecular hydrogen being produced. Maknanya dia dissolve molecular hydrogen kat dalam tu. Di samping yang ada elektron yang selalu Kak Ros kata OH negatif kan. Yang itu yang kita kalau tengok Amanda Bobek punya video, kita measure the electron dengan menggunakan ORP meter. Tetapi untuk hydrogen kita gunakan ada satu solution dia panggil B2 blue H2 blue solution. Kita masukkan yang you all nanti tengok video masukkan yang blue solution tu, nanti hilang blue solution. Macam kita gunakan iodine jugalah kan, bila ada hydrogen hilang. Maknanya hydrogen H2, molecular hydrogen dan OH negatif tu ataupun yang elektron yang Kak Ros selalu kata elektron, negatif ion itu sebagai antioksidan dua-dua sekali. Sebenarnya dia memang dia memang yang itu dia akan neutralizekan free radical the electron tu. Free radical dia perlukan elektron. So dua-dua tu ada therapeutic punya ni. Tu kelebihan air kita. Bila kita buat air elektrolisis dalam air mesin ionizer kita ni, kita dapat H2 pun kita dapat OH negatif pun kita dapat. And elektron pun ada, free elektron. Maknanya free elektron. Sebab tu air kita kena minum fresh. Lama-lama H2 pun hilang. Kalau ikutkan dalam ni dia kata 2 jam je dah boleh dissipate dah. Hilang dah, H2 tak ada dah. So kena minum fresh. Sebab tu kita menggalakkan orang beli mesin. Ros, tanya sikit. Tanya sikit. When people say molecular hydrogen, you refer to H2 ke H2O? H2 saja tu molecular hydrogen. H2 ialah molecular hydrogen.
Dia dissolve, yang kita punya molekul hidrogen ni dia dissolve dalam air. Maknanya dissolve dalam air kita macam kalau orang lain guna mungkin treatment dia orang guna terus hidrogen gas ya. Tapi yang ini gas dia dissolve. Sebab tu bila kita air kita buka tap yang kita air kangen water kita tu boleh ada pop tu. That is the hydrogen. Dia combustion, berlaku combustion bila ada api. Okey, yang tu hidrogen. Okey, yang OH negatif dan yang itu yang buatkan air kita alkaline. And OH negatif tu dia akan combine dengan, nampak tak mineral Na+, Ca+, Mg+, sodium, kalsium, potasium dengan magnesium tu dia boleh combine. OH dia negatif dengan combine sekali dengan yang positif. Jadi yang itu yang buatkan air kita alkaline. Yang tu tahan lama. Bila dia dah stable, dia boleh tahan lama. Tapi H2 dalam air memang tak stable. Dia memang sekejap aja dia boleh hilang. Jadi sebab tu kita minum fresh. Okay, yang sebelah kiri tu kita tahulah kita punya air acid, ada H positif banyak kat situ. Lepas tu ada oksigen dissolve oksigen kat dalam tu being produced also. Tapi dia still two way. Dia punya kita panggil equation dia tu. So yang itu yang belah asid tu akan keluar oleh asid. Yang high bliss tu coach ada pernah tengok tak coach? Tahu tak sistem dia macam mana? Yang mana? High bliss machine, hydrogen water machine. You tak pernah, Kak Ros pun tak pernah study lagi. Nanti kita akan study macam mana dia punya proses kan. Sebab dia pun air juga dia bukan ni. And satu lagi kita tahu boleh juga tablet of hydrogen tu masuk kat dalam air, dia akan produce H2. Ada juga yang macam tu. Tapi kita kena ingat kelebihan air kita ada banyak. Bukan saja setakat produce hydrogen water, tetapi juga yang lain-lain itulah yang alkaline, yang buatkan pH dia tinggi, yang untuk neutralizekan asid kat dalam badan kita. And H2O ni dia ada anti-inflammation. Nanti Kak Ros share lagi satu video, dia cakap pasal anti-oxidative H2 ni sebagai terapeutik dia. Satu molekul hidrogen ni, satu dia sebagai anti-oxidative stress punya agent. Satu lagi dia sebagai anti-inflammation. Ya. Kita tahu badan kita memang akan melalui proses oxidation. So bila kita minum banyak air yang ada H2, molekul hidrogen, dia boleh tolong untuk reverse balik inflammation dalam badan kita. Satu lagi kita tahu satu lagi Kak Ros nak minta you all semua jangan lupa promote kita punya Ukon kita tahu anti-inflammation. Badan kita ni memang sentiasa ada inflammation kat dalam tu. Kita nak, kalau boleh kita nak reduce inflammation dekat organ-organ kita. Yang itu yang buatkan badan kita cepat rosak. Kita punya tisu, kita punya sel cepat rosak. Okay. So kalau ada soalan nak tanya sekarang pun boleh, nak tanya kemudian pada Kak Ros pun boleh. Kita sama-sama kita belajar lagi pasal molekul hidrogen. Satu lagi molekul hidrogen ni siapa nak belajar lebih, ada seorang tu nama dia Alif Zaman. Dia memang kita punya friend, FB friend coach dah lama, coach pernah juga interact dengan dia. Dia banyak sokong kita punya kangen dan juga dia banyak explanation. You all boleh pergi jadi FB friend Alif Zaman tu. Satu, and also read about molecular hydrogen kat dalam MHI, Molecular Hydrogen Institute. Dia ada page dia. Okay. I rasa takat tu dulu, takut terlampau teknikal nanti tak faham ke apa kan. Okay, so far okay kan? Ada orang tanya tu, Syamil tanya yang masukkan tablet tu induce hydrogen ke? Mana apa? Soalan Syamil. Yang tak nampak ni. Tablet tu, is it induced? Yes. That is induced hydrogen. Dia
Dia induce. Sama juga kalau you pakai hydrogen gas tu. Yang tu pun induce juga. Yang memang kita punya ni proses elektrolisis lah yang buatkan kita punya production of hydrogen kat dalam tu. Okay? Kurus. Kalau yang macam orang do inhale tu apa? Is hydrogen gas ya? Hydrogen gas, yes. Dia compact macam oksigen juga. Dia compactkan kat dalam tank tu kan. Tank. Lepas tu boleh sedut lah. Yang tu memang dia inhale. Yang ini kita dalam air. Dalam air kan. Yes. Jadi, dia larut dalam air larut. Ya. Kalau yang inhale tu, is it much better than the water absorption dia, yang mana yang lebih bagus? Is it Yalah, kalau ikutkan I believe that inhalation tu memang untuk treatment. That one for treatment. Ours is for bukan nak kata treatment pun boleh juga. Tapi kena minum air banyak lah. And fresh. okay. Sebab after 2 hours H2 memang dissipate lah. Dia hilang. Dia hilang. Kalau kita actually banyak lagi kita kena research ni on our water. Tapi dia banyak pakai duit, banyak pakai masa kan. Kalau that's why kita punya company actually kalau kita buat research lagi, boleh tulis paper, boleh claim banyak benda. Tapi memang Enagic tak ready for that. Baru sikit sangat kita punya research on our water actually. But our water is good, very good, sangat-sangat bagus. The water and the machine. Alright. Okay. Ada persoalan lagi kah? Boleh tanya kemudian pun boleh. Nanti semua dengar dulu Amanda Bobek punya explanation. Dia kata ada 2 proses, elektrolisis 1, ionization 1. Actually dia proses elektrolisis sahaja, tapi berlaku ionization masa proses elektrolisis tu. Betul. Okay. Okey. Kalau tak ada, ataupun macam ni, boleh juga kita as kata orang tu kalau kita nak mahir lagi dalam subjek ni, kita nanti dalam seminggu ni tengoklah video yang Amanda Bobek tu. Minggu depan boleh tanya lagi soalan ataupun tanya dalam post question dalam KM Kaizen Master. Boleh. You all boleh subscribe je Amanda Bobek. Dia ada banyak benda-benda dalam video dia daripada segi marketing, segi business dan juga segi produk. I mean she's very reliable lah. Dia punya video semua bagus-bagus. Lah betul. Yes. Tapi video dia ni kalau kita tengok video dia doktor ada banyak few doktor sekarang yang explain benda ni. Ada daripada kalau kita tengok ada satu lagi video siapa yang nutritionist expert yang kat Kanada tu kan. Orang ni kita kena tengok semua video ni untuk kata orang tu tengok daripada different angle dan faham lebih lanjut. Pasal dia orang kalau macam Amanda Bobek dia pasal background dia is on distributor. Jadinya dia look explanation dia based on distributor punya view. Kadang-kadang ada some of the terms yang dia guna tu mungkin tak, kalau daripada segi sains memang tak kena sikit kot. Kan? Dia out sikit lah kan. Sebab tu kita kena tengok banyak video daripada dia, daripada siapa Winona banyak daripada Canada tu. Nantilah Kak Ros share dengan you all siapa-siapa yang reliable lah kalau nak explain scientifically ni kan kat dalam video. Actually dalam video ni better sikit lah bila kita nampak visual kan, orang explain tu. Lebih kita nak baca tu kan, dia lambat sikit lah kita nak absorb. And then satu lagi Amanda Bobek tu sebenarnya atuk dia ialah saintis atuk dia. Betul. Dia saintis. So mungkin tak tahulah ada atuk dia lagi ke tak tapi si Fuyan selalu interact dengan dia tu. And tepi. But she's very good lah sebab dia kan daripada time dia masuk sampai sekarang kan. I mean she's very good coach sebenarnya. Dia konsisten dia. Dia konsisten. Yes, konsisten. Very good.
Very good. She's a good coach lah. Macam kita punya coach lah. Yes. And dia punya belief on the IA very very strong. Oh yes. Because of her experience. Yeah. Yes. Because of her experience kan. Memang very strong. Okay. Okay. I think itu juga kalau untuk hari ini. Untuk hari ini.